yang tahu berkenaan dengan Dr. Adibah. So tanpa berlengah masa lagi, saya ingat saya silakan Dr. Adibah untuk terus buat untuk kita lah sharing untuk hormon diet ni. Okay, doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear ke suara Ijan? Okey tak suara? Ya okay, everything okay. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Okay. Sekejap ya. Saya admitkan dulu. Ijan boleh kontrol tak untuk admit participant? Doktor, I tak boleh. I still figure out how. Ya, okey, tak apa. Ya. Kejap ya. Okey, tak apa. Gini, saya sebab siapa yang masuk lewat, sorry lah sebab saya masa present nanti, saya takut tak boleh nak admit you all. Kita ada masalah teknikal sikit, tapi it's okay. So malam ni sebenarnya apa yang kita nak discuss ni adalah lebih kurang dalam sejam lah. Saya akan guna masa lebih kurang 1 jam. Dan kita juga ada sharing daripada 2 orang yang istimewa. Okey, saya nak remind bagi siapa yang ada dekat sini, ramai banyak nama-nama yang dah agak familiar. Saya nak remind kalau boleh make sure masa saya present, kalau boleh pastikan mic anda mute dulu sebab saya tak nak ada gangguan dulu. Pastikan mic sentiasa mute, akhir nanti boleh onkan mic, boleh tanya. Okey, saya tak nak ada gangguan supaya presentation kita berjalan dengan smooth. Dan yang kedua, kalau boleh berpakaian sopan lah bagi siapa yang nak on camera. Saya terpaksa bagi warning dulu sebab kadang-kadang bila kita duduk depan phone, depan laptop, kadang-kadang kita tak tersedar tangan kita ter-on yang bahagian video tu. So make sure kita pakai yang sopan. Kalau nak onkan kamera, should be okay insyaAllah, no problem. Okay, so saya akan mula sekarang. Okay, so ya, saya akan presentkan slide. Okay. So nampak slide? Clear Ya, clear doktor. Okay, alhamdulillah. Okay. So ada berapa orang lagi yang duduk dekat luar tak boleh masuk tu? Sekejap, saya tak nak ni ganggu kejap. Sekejap ya. Okay. So kalau siapa yang lewat tu sorry lah lepas ni dah tak boleh nak masuk dah. Tapi insyaAllah kita record kalau ada apa-apa you boleh record. Boleh refer balik. Okay. So malam ni sebenarnya boleh tak saya nak tengok you all letak dalam chat box tu siapa yang baru first time jumpa dengan saya dekat sini baru first time nak kenal dengan saya, baru first time nak tahu apa itu hormon diet, ada tak? Atau semua yang dekat sini yang memang dah lama, dah tahu, dah start dah? Adakah yang memang baru first timer? Okay, tak apa. You all comment sebab saya nak tengok lepas ni ada berapa orang yang baru first time nak dengar presentation ini. So, okay. So malam ini sebenarnya kita nak sentuh lebih kepada isu semasa lah tentang pemakanan, tentang gaya hidup kita dan sebagainya. Okay. Saya nak letak ni dulu. Okey, sebab apa yang kita tengok pada hari ini adalah sesuatu yang memang apa kita cakap killer diet kita tak nampak sebenarnya yang dekat depan mata kita tu sebab bila kita dah lapar makan je kan makanan tu, dan kadang-kadang kita tak ada satu minda yang kita panggil conscious ataupun kita alert apa sebenarnya yang ada dalam makanan pinggan makanan kita, ataupun kalau kita alert pun kadang-kadang kita tak cukup ilmu untuk evaluate ataupun untuk menilai adakah benda ni sihat ke tak sihat ke untuk kita makan.
So malam ni sebenarnya kita nak tengok apa yang sebenarnya yang terbaik untuk badan kita. Okay. So ni adalah Lancet ni adalah salah satu jurnal yang high rank jurnal lah. Kalau siapa yang sini, saya nampak ada nama 2-3 orang doktor hebat-hebat dekat sini juga. So kalau you all familiar, Lancet ni adalah antara yang high rank jurnal lah yang kita biasa refer. Dan latest research ni kita dapati 2 daripada 3 orang manusia sekarang ni meninggal disebabkan oleh diet related disease. Maknanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pemakanan memakan nyawa ramai manusia sekarang ni. 2 in 3 people. Dan 75% daripada kos-kos perubatan adalah berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik. Besar ya, 75%. And about 1.4 billion overweight or obese people nowadays. Ni yang statistik about 2-3 years ago. Tapi latest ni memang makin bertambah dia punya statistik dia. Okay. And diabetes sekarang ni adalah nombor 7 di dunia. World 7th largest killer by 2030. Kita nak menuju ke arah 2030 dan kita sedang menuju ke arah killer nombor 1 kita sekarang ni yang disebabkan oleh pemakanan, iaitu diabetes, kencing manis. So food deaths are preventable. Sebenarnya kematian yang disebabkan oleh pemakanan ni adalah kita boleh atasi. Okay, this is actually the facts yang kita kena ambil tahu. So kalau kita tengoklah sekarang ni kita punya keratan-keratan akhbar, banyak info-info yang kita tengok mengenai pemakanan. Dan ada kalanya kita baca surat khabar tu sekadar baca. Kita tak tahu benda ni signifikan ke, penting ke untuk aku ni. Kalau pergi supermarket tu masih ambil juga Maggi-Magginya lah, kari-kari semua ni sekadar nak memenuhi cita rasa nafsu kita. So hari ni sebenarnya apa yang kita nak discuss hari ni berkaitan dengan apa yang kita buat setiap hari. Kita shopping, daily lifestyle kita, cara kita bergaul, cara kita makan dan sebagainya. Okay, next. So pada malam ni apa yang kita akan dapat adalah mengenai nutrisi ataupun pemakanan. Diet lain, diet dengan pemakanan ni lain. So apa yang kita nak belajar pada malam ini, kita kalau boleh kita nak buang perkataan diet tu supaya dia tak jadi stigma. Kita nak tengok lebih kepada nutrisi ataupun pemakanan. Dan malam ni kita bukan sekadar nak tengok sekadar pemakanan, tapi kita nak dapat ilmu macam mana untuk dapat hidup yang berkualiti. Kita tak nak hidup semata-mata hidup terbaring atas katil, tak dapat nak buat apa, sakit sana sini. Tak mau, kita tak mau kualiti yang gitu. Tapi kita nak kualiti di mana hidup kita adalah lebih mantap dan lebih sihat, dapat buat banyak aktiviti in the future. Okay, we are what we eat. Setuju ke tak ni? Saya nak tanya, you all setuju tak kalau saya kata we are what we eat? Kita ni adalah apa yang kita makan. Okay, tengok Tetapi kajian menunjukkan we are what our grandparents eat. Apa yang tok nenek moyang kita makan tu, benda itulah yang membentuk diri kita. Tapi bila kita pandang dari segi perspektif yang satu lagi, kita akan nampak kita tak boleh nak salahkan nenek moyang kita. Ni kajian yang dibuat ke atas tikus, ke atas binatang-binatang kajian, arnab dan sebagainya, didapati tikus ni dia pass the obesity gene kepada anak cucu cicit dia. Ni dia buat kajian lah, saya ambil kertas kajian ni dekat literature review. Tetapi kalau kita nak pandang dari segi satu sudut lain, kita pandang dari segi sudut kita dengan anak cucu kita nanti. Apa nasib anak cucu kita nanti jika kita teruskan pemakanan dan lifestyle kita seperti sekarang ni? Apa nak jadi? Pernah tak kita terfikir apa kesan dia? So kalau kita tengok causes of childhood obesity, siapa yang ingat kalau macam tahun saya lahir tahun 70-an kan, ramai dekat sini orang muda, tapi saya rasa ramai juga ada yang lahir tahun 60-an kan. Kalau kita tengok zaman-zaman kita sekolah dulu, payah sangat nak nampak budak-budak sekolah yang obes, betul tak? Tapi sekarang ni kalau kita perasan, ramai sangat daripada anak-anak sekolah, kita nampak budak-budak dekat sekolah yang ada masalah overweight dengan obesity. Dan ni antaranya ada kaitan dengan benda-benda yang saya letak dekat sini.
And genetik ni it contributes about 5 to 10%. Okay, genetik adalah antara 5 hingga 10%, tetapi ia adalah antara faktor yang strong, yang kuat yang menentukan masa depan seseorang anak itu. So kita apa yang membentuk badan kita sekarang ni adalah apa yang 5, 10, 15, 20 tahun lepas ataupun daripada kita dalam kandungan ibu kita lagi. So cuba tengok anak-anak yang lahir dengan masalah obesity, dia akan dapat penyakit-penyakit yang sama dengan orang dewasa. Dan dia akan dapat seawal usia sekolah rendah, sekolah menengah. So kesian dengan anak-anak ni. Saya pernah jumpa seorang ramai jugalah actually yang masuk dalam program ni umur seawal primary school, sekolah rendah, darjah 3, darjah 4, tapi ada masalah obesity, dan bila kita check, bila kita buat ultrasound dan sebagainya, memang dah ada masalah fatty liver, hati yang berlemak dan hati yang berlemak ni adalah antara satu petanda bila dia dewasa kelak dia akan ada masalah kerosakan seluruh badan dia. Okay. So anak ni adalah amanah Allah bagi siapa yang ada anak, bagi siapa yang kalau tak ada anak pun maybe dia ambil anak angkat. Kena ingat anak ni adalah pinjaman je untuk kita dan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk jaga amanah ini dengan sebaiknya. Kalau kita tengok statistik ni masalah-masalah obesity ataupun masalah berat badan bukan hanya di kalangan orang dewasa, tetapi di kalangan kanak-kanak, dan dia merangkumi kanak-kanak di sama ada negara-negara miskin atau negara kaya. So benda ni adalah benda yang sudah menjadi satu yang global. Sebab tu kita kata masalah obesity ni adalah masalah global ataupun kita panggil globosity. Okay? Dia adalah masalah di mana berlaku di serata dunia. Okay. Ya, okay, next. Okay, so kalau kita tengoklah statistik, sedih sangat kalau tengok statistik kan, nampak tak? Kalau dekat negara Asia lah tengok, ni statistik baru setakat tahun 2016. Sekarang ni kita dah 2021 nak masuk 22. So boleh bayangkan tak dia punya puncak dia macam mana ni. Dan Malaysia ni adalah antara negara yang paling tinggi prevalence ataupun statistik overweight dengan obesity. Nampak tak kita kita jauh ke hadapan berbanding dengan Thailand, Singapura, Taiwan, Japan dan sebagainya. So ni adalah suatu yang menyedihkan. It is very alarming lah, maknanya saya rasa kalau kita tak rasa apa-apa ni mesti ada something wrong somewhere yang kita kena caknakan dalam pemikiran kita. Okey, cuba tengok gaya hidup masa kini kita. Saya just letak ni supaya kita dapat muhasabah balik apa yang kita buat setiap hari. Pekerjaan kita, macam mana pekerjaan kita dari segi pengurusan masa, jenis pekerjaan kita, shift, ada orang yang tunggang terbalik waktu tidur dia, stress level dia, persekitaran, pemakanan kita. Ni adalah gaya hidup juga dari segi pemakanan, jenis makanan, penyediaan makanan, nutrisi cukup tak, timing kita makan, ada orang yang tak tentu timing dia. Okey, ni adalah antara gaya hidup kita sekarang ni. Pergerakan, berapa banyak pergerakan kita setiap hari, exercise kita, berapa kerap, tempat persekitaran kita. Even kalau kita nak exercise pun, beza tau tempat kita exercise. Contohnya kita exercise dekat dalam rumah, dalam celah-celah bangunan, tak sama dengan tempat kita exercise di tempat-tempat yang dia punya pure air dia, oksigen dia yang luas, oksigen dia yang banyak, udara bersih, tu lain dia punya quality exercise kita tu. Pergaulan macam mana kita punya social kita, toxic relationship kita, sahabat-sahabat kita, kita perlu bersosial sebab benda tu akan menjadikan kita punya kita punya stress level kita akan lebih rendah. Tetapi kalau silap rakan-rakan sosial kita, dia akan menyebabkan stress level kita akan naik tinggi. Penyakit semasa, macam mana dengan kita punya penyakit-penyakit semasa, tahap, stages, apa yang kita faham tentang penyakit kita kalau kita ada sekarang ni dan apa yang kita buat dengan kita punya tahap kesakitan kita. Pencarian ilmu, gaya hidup masa kini, adakah kita peruntukkan masa kita untuk kita cari ilmu yang betul? Okey, supaya kita dapat suatu gaya hidup yang sihat
dan berkualiti. So pencarian ilmu ni penting ya supaya kita dapat satu gaya hidup yang betul. And then last sekali personality. So ni adalah semua 2, 3, 4, 5, 6, 7 P yang penting supaya kita dapat satu gaya hidup yang sihat dan berkualiti. Okay. Saya letak personality ni sebab saya perhati ramai sangat daripada kita yang ada bad habit. Okay. Sekejap ya. Saya nak mute dulu. Ada yang tak mute dia punya ni mic, takut ganggu orang lain. Please, can you please mute your mic? Siapa-siapa yang ada dekat sini tolong mute dulu mic. Okay. So gaya hidup ni adalah penting sebab bila kita nak tengok kita punya kualiti hidup kita, gaya hidup tu sebenarnya menentukan apa kualiti kita. So ni adalah lifestyle kita seharian dia merangkumi semua benda yang ada ni yang saya letak dekat sini pemakanan dan sebagainya. So malam ni kita nak tengok lebih kepada pemakanan. So bila kita tengok ni adalah makanan-makanan yang kita kata tradisi lah dekat Malaysia yang kita dapat setiap hari. Makanan-makanan viral yang kadang-kadang kita terlepas pandang cuba tengok apa yang ada dekat depan ni. Siapa yang dah dalam hormon diet, yang dah buat program, yang dah tahu radang dengan tak radang, dia dah familiar lah. Setiap satu makanan ni apa benda yang boleh menyebabkan badan dia rosak. Tapi bagi anda yang belum lagi mula program, yang baru nak kenal, banyak lagi ilmu yang kita nak kena belajar. Okey, insya-Allah. Cuba tengok ni. Boleh bayang tak berapa kali minyak ni dia recycle? Sedap je kita beli goreng pisang kan. Siapa yang ada sini? Mesti saya rasa ramai yang suka petang-petang, especially musim-musim hujan sekarang ni, beli goreng pisang, goreng cempedak lah, letak cheese lagi dekat atas dia. So semua benda ni adalah something yang menjadi trend kita, gaya hidup kita. Tapi sedar tak sedar, lama-kelamaan badan kita rosak. Ni satu lagi, gula. Kita tak sedar yang kita nampak adalah gula putih yang kita campur je, tapi kita tak perasan kadang-kadang ada banyak sangat hidden sugar. Dan hidden sugar inilah sebenarnya yang menyebabkan badan kita mendapat berbagai jenis penyakit. So hidden sugar ni yang menyebabkan, yang especially dalam 3-in-1 dalam pastry, dalam kita beli dekat kedai kek biskut dan sebagainya, benda itu mengandungi hidden sugar. Ni tak cerita lagi pasal ni. Okey, ramai daripada kita yang memang peminat sangat daging-daging merah, processed food semua yang makanan yang dengan burger, dengan apa lagi steak-steaknya, daging-dagingnya, semua ni adalah something yang memang memuaskan nafsu tekak kita, tetapi kadang-kadang kita kena sedar setakat mana dia memberi impak pada kesihatan kita. Okay? So cuba kita fikir. Saya nak anda fikir sekejap. Yang mana satu yang lebih teruk, yang lebih bahaya pada kita? Adakah saturated fat ataupun added sugar? Cuba komen dalam ni. Cuba komen dekat sini, adakah saturated fat ataupun added sugar yang menyebabkan badan kita rosak? You all rasa macam mana tu? Mana satu yang bahaya? Mana satu yang bahaya pada badan kita yang anda rasa kita perlu elak dulu? Okey. Cuba tengok. Saya nak anda fikir. Cuba fikir kalau ada yang boleh tulis dekat chat box, mana satu yang you all rasa yang lebih bahaya pada badan kita. Adakah lemak tepu ataupun gula, added sugar saya letak gambar ni sebab kalau siapa-siapa yang tahulah lagu ni lirik lagu dia memang memang amat, bagi saya lah, amat deep sangat lirik. Saya tak nak letaklah lagu dia sini, nanti you all carilah lagu dia Andai ku tahu, maksudnya kebanyakan kita Allahu Akbar, kalaulah kita dapat tahu betapa, ni baru dua yang saya sebut sini gula dengan red meat ataupun processed meat. Dua baru saya sebut sini saya tak sebut lagi banyak yang lain. Tetapi andaikan kita tahu betapa banyaknya ancaman dua benda ni pada badan kita,
Allahu Akbar. Saya rasa anda memang tak akan sentuh lagi apa yang saya akan cerita pada malam ini. Okey. So macam mana gula ni dia berkaitan dengan keradangan? Okey. Radang ni adalah first milestone ataupun satu batu loncatan yang pertama sebelum badan kita mendapat kanser. So dia radang dulu, dia inflame dulu and then barulah dia akan bertukar jadi kanser. So salah satu penyebab dia adalah sugar. Okay, dan kita tahu dah semua ni apa efek dia sugar kepada otak, kepada kulit, kepada genitals, kepada jantung, buah pinggang, joints. So ini semua memang kita dah tahu dah. Tetapi yang saya nak highlight dekat sini adalah gula. Tengok makanan sel kanser mainly adalah glukos. Gula, especially gula putih. Bila saya kata gula, especially gula putih, dia termasuk juga gula yang dalam bentuk nama-nama samaran lain. Contohnya apa? Glukos, nama glukos tu memang gula. Sucrose, fructose, high fructose corn syrup. Semua tu yang ada dekat label-label yang kita tengok tu, semua tu adalah ya Allah kekasih kalau saya nak kata lover ataupun cancer cell ni dia suka sangat gula. So kalau kita makan suka sangat ambil gula yang tinggi dalam pemakanan kita, itulah sebenarnya yang membiakkan sel kanser dalam badan kita. Satu lagi yang cancer cell suka adalah acidic environment ataupun badan kita yang berasid. Maksud saya acidic ni dia terbentuk daripada mainly pemakanan. Yang kedua lifestyle. Lifestyle sama ada stres kita, smoking, toksin dekat sekitar, semua tu membentukkan badan yang acidic. Tetapi badan yang berasid ni dibentuk oleh mainly pemakanan. Contohnya gula lah yang kita tengok ni. Yang kedua adalah fast food. Yang ketiga adalah apa? Benda-benda yang proses, makanan-makanan diproses. Itu adalah antara contoh-contoh benda yang menyebabkan badan kita acidic. Okay. Dan andai ku tahu, kalau kita tahu juga betapa red meat dengan processed meat, ni adalah contoh-contoh processed meat. Sausages, nuggets lah, salami lah, semua benda kan jenis-jenis yang ni adalah red meat. Kalau kita tahu betapa red meat dengan processed meat ni dia adalah karsinogenik kepada badan kita, maka memang kita akan jaga, kita tak akan sentuh selagi badan kita belum dapat pulih yang sebaiknya. Ada cara dia untuk makan daging, bukan tak boleh langsung. Tetapi kita kena ada ilmu yang betul supaya kita boleh menyelamatkan dalaman badan kita daripada ancaman kanser. Dan sekarang ni kalau kita tengok antara dia punya staging ataupun ranking yang tinggi sekali penyebab kanser selain pada red meat adalah benda-benda yang kita kata processed meat tadi ni. Ni adalah antara processed meat. Okay, so cara masak pun penting. Tengok tak, kalau dalam program hormon diet ni saya selalu bagi peringatan kalau kita masak, even ayam pun kadang-kadang bila kita masak ikan sekalipun kalau dia ada hitam-hitam dekat atas ni, berhati-hati sebab inilah yang boleh membentuk kanser juga dalam badan kita. Acrylamide, okay, kita panggil acrylamide. Okay, contoh kanser yang senang yang berkaitan dengan pemakanan kita. Kita makan ikut mulut kan, daripada mulut dia akan masuk terus dalam pergi ke perut kita, ke usus kita. So antara tempat yang paling common sekali terjadinya kanser dalam badan kita adalah dekat usus. Sama ada usus kecil atau usus besar. So saya tunjuk ni adalah usus besar, kolon. Ni adalah rupa bentuk kanser pada usus besar. Okay, nampak ni adalah rupa bentuk kanser apabila kita skop. Kita skop ataupun kita masukkan tube tu daripada bawah, daripada tempat buang besar tu, dan kita tengok dekat atas dia ada kamera kecil, ada fiber optic camera, kita nampak keadaan dalam usus kita. Ni adalah sel kanser pada usus. Dan bila dah jadi kanser kita terpaksa remove. Ni adalah part usus besar yang sebelah ni yang nampak lagi dia punya vilay dia ni, nampak bentuk dia. Tapi dekat tengah ni sudah ada sel kanser. So kena potong buang sel kanser tu, potong sekali dengan usus yang tempat ada ni, dan kita terpaksa sambung part usus yang elok tu. Jadi kena bypass tempat laluan
najis dan sebagainya. Nampak ya Allah, na'udzubillah min zalik. Saya doakan siapa yang ada semua dekat sini, 70 orang ni ada dekat sini na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dan tak dapat Allah jauhkan daripada segala penyakit ni insya-Allah amin ya rabbal alamin, kanser dan sebagainya. Okey, saya nak anda ada kertas, ada pen dekat depan ni. Cuba jawab soalan ni. Saya nak jawab soalan ni. Yang pertama, tolong bagi rate. Okey, ambil pen ataupun kertas. Empat lagi tu, ambil kertas, jawab soalan ni. Okey. Bagi markah pada tahap kesihatan sendiri. Okey, nombor 1, berapa markah rating kita? Kalau kita sihat betul-betul mantap sekarang ni, markah kita 10/10. Kalau kita dalam keadaan sakit lutut ke, ada kencing manis ke, darah tinggi ke, mungkin markah kita 5/10. So, saya nak you all bagi markah pada tahap kesihatan. Okey, apa masalah utama kesihatan kita sekarang ni? Saya nak you all tulis. Tulis dengan ikhlas. Yang ketiga, ada berapa jenis ubat-ubat hospital yang kita sedang makan sekarang ni? Kalau tak ada, tak apalah, tak ada. Tapi kalau ada, tulis. Ubat kencing manis, darah tinggi. Kalau ingat nama ubat, tulis nama ubat. Bila kali terakhir kita buat pemeriksaan kesihatan ataupun buat blood test? Bila last kita buat? Saya nak anda tulis. Bulan lepas, tahun lepas, 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Okey, tulis dekat sini. Berapa berat badan kita sekarang? Okey, tulis berat badan kita dan bila last kita timbang. Ada orang yang dah 5 tahun tak pernah timbang sebab dia tak nak menerima hakikat. So berapa tolong tulis ni bila last kita timbang. Nombor 6, boleh tak kita solat, rukuk dan sujud dengan sempurna tanpa ada rasa sakit sendi? Boleh ke tak boleh? Tik je, kalau boleh tik. Nombor 7, ada tak saudara mara kita yang ada sudden death ataupun meninggal disebabkan kanser? Kalau ada, tik ada. Berapa hari sekali kita buang air besar? Cuba tulis, 2 hari, 3 hari ke ataupun seminggu sekali ke? Tulis. Ada tak kita selalu sembelit? Okey, cuba tulis. Yang ke-9, ada tak kita selalu rasa lapar, selalu alahan pada banyak jenis perkara atau makanan? Okey, lapar dan alahan cuba tulis ni, ada tak? Dan yang ke-10, pegang perut masing-masing. Ada tak perut buncit, susah nak kurus walhal dah cuba macam-macam benda. Ataupun kalau yang kurus, susah sangat nak naikkan berat badan walaupun dah cuba macam-macam benda. So saya tak nak tahu apa jawapan anda tapi saya nak anda simpan jawapan kepada soalan-soalan ni dan jadikan dia sebagai satu muhasabah diri. Sebab kalau kita tak tulis, kita tak listkan apa yang ada dekat dalam kita ni, kadang kita tak nampak ke mana hala tuju hidup kita. Okey. So bagi markah berapa per 10 daripada sini. So seberapa yang you all dapat markah penuh, cuba tengok analisa balik setakat mana kehidupan kita. Okey, now masuk kepada isu sakit. Saya nak anda tengok balik dalam kehidupan anda sekarang ni, kenapa sebenarnya kita sakit? Pernah terfikir tak? Apa punca dia macam-macam frozen shoulder, sakit bahu, tak boleh nak angkat, kuku, nampak? Even a small symptom gini. Pernah tak kita terfikir apa punca dia jerawat, breakout yang tak baik-baik, migraine, sakit kepala, angin, semua ni adalah masalah Tengok mata masing-masing dekat keliling mata. Okey, kita tengok ada kolesterol plaque, ada tak ni? Ataupun sendi dan psoriasis jenis eczema yang teruk cuba tengok ada tak masalah ni pada badan kita. Dan benda ni sebenarnya kita perlu tahu, kita perlu ada ilmu yang betul. Selama ni memang kita mencari-cari kan, betul tak? Dalam internet lah, YouTube lah, Google lah, apa semua. Tapi yang penting kena ada guru, kena ada ilmu yang betul. Kita kena ada role model, kita kena tengok, kita contohi orang yang dah berjaya. Kita kena ada pembelajaran yang berterusan. Tak boleh slow kita nak buat, tak nak buat, nak buat, tak nak buat. Tak boleh. Mesti ada nasihat dari pakar dan profesional yang bertauliah. Dan mesti ada support group yang strong. So that's why malam ni kita duduk sini, kita dengar dulu dan bagi anda yang baru, yang belum lagi tahu, rasa nak cuba macam mana program ni, nanti tolong kontak orang yang ajak anda dengar ni untuk bagi tahu macam mana saya nak follow lah apa yang Dr. Adibah bagi tahu ni. Okay, insyaAllah. So tengok sekarang ni macam-macam orang dia ambil ubat
ambil ubat lah, cuba makjun lah, pil-pil kurus lah. Kevin Zahari dia kata ada sabun kurus lah, spray kurus, pistol kurus, macam-macam so tapi kenapa badan masih tak baik? So bila kita ambil benda-benda yang tak ada scientific basis ataupun tak ada satu asas medical yang kuat yang kita rasa macam ambil secara suka-suka ataupun ambil nak try-try je tu, kadang-kadang kita ambil secara shortcut. Dan untuk kita turun berat badan dengan baik, untuk kita sehat, untuk kita dapat kesihatan, ia tak ada shortcut. Tak ada. Tak boleh nak buat shortcut. Dan ia perlukan masa untuk kita bina badan kita yang sehat. Dan tak ada konsep kita ambil magic pill, makan pil sebiji terus baik, terus bagus blood result kita, lemak terus dibakar, kita punya darah tinggi terus baik, gula dalam darah terus tak ada. So semua ini perlukan proses dan proses inilah yang kita nak tengok pada malam ini. Ni adalah juga bentuk-bentuk shortcut yang kebanyakan orang ambil. Tengok, orang yang buat operation, dia nak cepat, turun berat badan dan sebagainya, kecilkan perut, kita sambung usus kita, kita kecilkan perut, bypass usus dan sebagainya. Semua ni adalah operation yang orang buat secara kita panggil apa tu, dia sacrifice nyawa dia semata-mata untuk dapat badan yang cantik dan sebagainya tanpa memikirkan risiko. Okay, so ni adalah image. Kalau kita tengok dekat internet, tengok dekat Facebook, Instagram, ini adalah image yang semua orang nak. Orang nak cantik, orang nak handsome. Kalau lelaki dia nak sado lah, six pack lah, muscle, bicep, tricep semua. Tetapi berapa ramai daripada kita yang sanggup cek darah kita, sanggup ambil blood test, sanggup tengok result darah kita, di mana bila kita ambil darah kita untuk ujian dekat makmal, kita dapat tahu apa sebenarnya yang tersurat dan tersirat. Yang tersirat tu yang duduk dalam blood test kita, yang tersurat tu yang kita nampak dekat luar. So kita boleh tahu sebenarnya dalaman kita tu macam mana. Saya bagi contoh satu lah, salah satu blood test yang biasanya kita akan tengok sebelum mula program, kita akan tengok blood cholesterol test. Dan result kolesterol ni penting tengok. Kalau orang yang kolesterol tinggi, sometimes dia punya blood dia tak adalah sampai berlemak gini, tapi sometimes saya pernah tengok darah dia yang very thick, pekat sangat darah dia. So kolesterol yang tinggi, salah satu komplikasi dia adalah aterosklerosis atau arteriosklerosis, di mana dia akan blok kita punya salur darah kita. Nampak Dan bila dia blok salur darah dekat jantung, lama kelamaan tisu dekat jantung, otot ni dia akan mati, menyebabkan jantung kita tak dapat nak berfungsi dengan baik. So jantung tak dapat nak berfungsi dengan baik, ya Allah ya Tuhanku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab jantung ni adalah mesin dalam badan kita yang tak pernah berhenti bekerja. So bila dia sekali berhenti berdenyut, okey, tu akan mendatangkan masalah dan mungkin boleh membawa maut pada kita. Okey. Saya tunjuk contoh-contoh result yang pernah dapat pada saya, yang those yang nak buat program yang ada masalah kesihatan. Cuba tengok kolesterol level. Normal sepatutnya 5.2 ke bawah total kolesterol. Tetapi ini adalah tinggi, 5.8. Kolesterol jahat, okey, kita panggil kolesterol jahat lah sebenarnya. Nanti kita belajar blood result ada banyak dia punya penerangan dia, tapi simple untuk dekat sini saya cuma terangkan kolesterol jahat lah kita panggil. Non-HDL dengan LDL ni adalah kumpulan kolesterol jahat. So kita nak kalau boleh dalam range value yang ni, tetapi yang ni orang ni dia adalah amat tinggi, 4.4 dengan 4.0. Ni sederhana saja, saya pernah jumpa yang lagi tinggi. Datang pada saya relax je, tak ada apa-apa simptom okey je doktor, saya tak rasa apa-apa. Tapi bila tengok LDL dia kadang sampai 7 sampai 6. So saya selalu cakap puan, kalau LDL kita sampai ke angka 6 ke 7 ke, dia macam time bomb dalam badan kita. Tunggu masa je nak meletup. Okey, na'udzubillah min zalik, saya cakap betul ni. Triglyceride juga adalah kolesterol jahat, tapi pada orang ni masih lagi dalam paras yang normal.
Okey, so tengok dan HSC reactive protein ni, CRP ni adalah indikator ataupun petunjuk kepada keradangan dalam badan kita. Dia adalah petunjuk ataupun marker kepada risiko untuk mendapat serangan jantung, salur darah tersumbat dan sebagainya. Tengok HSCRP normal level dia 1 ke bawah, less than 1. Tapi hamba Allah ni dia punya HSCRP dia sampai 9. Boleh nampak tak? Dan orang ni yang bagi result dekat saya ni dia tak gemuk sangat pun, dia quite slim je, tetapi dia punya stress level dia very high. So nampak ni dia efek seluruh badan dia. So sama juga yang ni ni seorang yang peserta lain juga. Okay, total kolesterol dia normal, triglyceride dia pun normal, tetapi dia punya kolesterol baik dia very low, 0.9 saja. HDL ni adalah kolesterol baik yang dia protect kita punya jantung, salur darah dan organ-organ lain. Kita nak HDL ni supaya tinggi, supaya lebih daripada 1.68. Tetapi kalau rendah maknanya kita punya protection dalam badan kita tu adalah kurang. Dan dia punya kolesterol jahat dia pun tinggi juga. Non-HDL dengan LDL ni adalah tinggi. Okay, so risiko juga. Saya kata ni pun adalah time bomb punya dalam badan juga sedang tunggu masa nak meletup. So kalau tak buat apa-apa memang lambat laun bersedialah untuk dapat komplikasi daripada masalah serangan jantung dan sebagainya. Okay. Next, okay, kita tengok result yang ni. Yang ni pun masalah juga, nampak kolesterol, LDL dia pun tinggi juga, triglyceride still normal, C reactive protein, Masya Allah, tengok ultra sensitive. Ini adalah indikator ataupun marker yang paling sensitif, yang antara yang amat sensitif untuk menentukan kita punya tahap keradangan dalam badan kita. See, this is very high, 19.5. So, ya Allah, saya kalau yang ni saya kata buatlah betul-betul, jagalah pemakanan, jagalah lifestyle, jagalah stres, sebab anti-inflammatory diet ataupun hormon diet yang kita akan tengok dalam program ni insya-Allah akan bantu kita untuk baiki kita punya keradangan dalam badan. Okey, tambah lagi dengan fasting blood sugar yang tinggi ni. Okey, so ramai daripada kita kan, saya tak kata orang lain, saya sendiri juga dulu dah diet tapi masih tak berjaya. Ada tak? Cuba angkat tangan dekat sini. Tak apa, tak ada orang nampak. Angkat tangan dalam hati. Dah ambil insulin dan ubat tapi gula masih tinggi. Result kolesterol, degil, tak nak turun. Tinggi sangat kolesterol kita. Sendi masih sakit. Ada tak dekat sini sendi masih sakit? Dan ramai daripada kita dekat sini yang masih lagi diet nelayan. Diet nelayan bagi siapa yang tak familiar. Diet nelayan ni diet yang minggu ni diet, minggu depan ke laut. Minggu ni diet, minggu depan hanyut ke laut. Maksudnya diet nelayan. Kita tak dapat nak istiqamah. That's why pentingnya kita berada dalam satu support group yang kuat untuk kita saling sokong menyokong antara satu sama lain supaya kita tak terjerumus dalam fenomena diet nelayan. Okay, kalau tak result tak ke mana. Okay, siapa yang dekat sini saya nak anda muhasabah juga yang dia ada sejarah kanser dalam keluarga. Siapa yang nak turun berat badan yang ada dekat sini, siapa yang dah frust dengan badan sendiri, siapa yang dah mula makan ubat-ubatan hospital. Siapa dekat sini yang belum berjaya dapat zuriat walau dah lama kahwin. So semua benda yang saya letak dekat sini adalah kita punya big why. Pastikan bila kita nak sihat, bila kita nak baiki badan kita, kita ada satu big why yang kuat. Okay, supaya kita dapat satu result yang terbaik. Saya selalu cakap kalau you nak berubah, kalau betul-betul kita nak baiki badan kita, this is a do or die. Sorry saya sebut do or die. Kalau you tak buat, you akan mati. Memang semua manusia akan mati. Tetapi kalau kita tak buat, risiko kita untuk dapat penyakit-penyakit yang boleh membawa maut tu adalah lebih tinggi. So it is do or die. So kalau kita tengok sekarang ni banyak sangat kes-kes na'udzubillah min zalik. Ni adalah kes-kes di mana saya letak kes kematian mati mengejut. Dan bila kita tengok kebanyakannya masih muda. So apa sebenarnya yang ada di sebalik mereka ni? Memanglah kalau Allah dah datangkan ajal, memang semua akan
So akan pergi, akan sampai ajal dia. Tetapi bila kita tengok balik orang muda, kebanyakannya kita kaitkan dengan masalah serangan jantung disebabkan stres dan sebagainya. Okey? Dan kita tak nak hidup kita gini. Kita tak mahu hidup kita terlantar, tak ada kualiti dan terpaksa dijaga dan sebagainya. Kita nak kualiti yang terbaik. Okey, kurus tak semestinya sihat dan gemuk tak semestinya sakit. Betul ke betul? So ni kita panggil obesity paradox ataupun kita panggil TOFI, thin outside, fat inside. Dekat luar nampak kurus tapi dekat dalam lemak yang tinggi. Okay, tengok saya selalu sebut ni skinny fat. BMI sama. So siapa yang ada BMI machine dekat rumah, weight dia yang ada BMI, dia tak berapa accurate, tepat. Yang saya nak selalu tengok adalah body fat. So make sure anda guna scale ataupun karada scale ke yang ada measurement body fat supaya boleh kita tengok dengan lebih tepat. Nampak badan dia lebih kurang sama je saiz. BMI sama tetapi lemak dia lagi tinggi. Okay, this is the risiko. Tengok kalau orang dia slim je, dia tak ada masalah berat badan sangat. Tetapi orang yang slim ini ada juga masalah dia. Orang yang kurus LDL dia tinggi, stress level dia tinggi. So dia boleh juga jadi masalah serangan jantung, masalah pre-diabetic, insulin resistant, masalah sendi dan sebagainya. Okay? Tetapi obesiti adalah akar umbi kepada kebanyakan penyakit. Dan banyak kajian yang telah menunjukkan bahawa kebanyakan kanser, sel-sel kanser ni dia boleh membiak dalam sel yang tinggi lemak dia. Ataupun adipocyte, sel-sel yang tinggi lemak dia. Antaranya breast cancer, kanser usus, kanser rahim, kanser darah dan sebagainya. So ni ada 13 jenis kanser yang terbentuk daripada masalah berat badan. So kesihatan kita ni datang daripada 80% diet, 20% exercise. Diet ni maksud saya adalah penjagaan pemakanan. Dan penjagaan pemakanan ini membentuk 80% the biggest portion daripada kita punya hidup kita. Okay, dan pentingnya ada ilmu. So insulin resistance saya sebut sikit sini sebabnya dia adalah satu keadaan ataupun fenomena yang terjadi kepada ramai sangat daripada kita di luar sana. Dan kita tak sedar sel kita ni dia dah jadi kita panggil kalih ataupun immune dah. Dia tak dapat nak berfungsi dah. Kita punya insulin reseptor kita ni tak dapat nak berfungsi dengan baik sebab apa? Sebab badan kita ni dah terlalu banyak exposure pada gula. Glukos terlalu banyak ataupun dalam sel kita terlalu banyak dah lemak yang berkumpul menyebabkan insulin reseptor kita tak dapat nak bekerja dengan baik. So keadaan insulin reseptor, insulin resistance inilah yang menyebabkan badan kita terdedah kepada pelbagai penyakit. Okey. Salah satunya adalah situasi ni. Saya nak tunjuk Ni adalah durian. Kita panggil durian raja segala buah. Kan sedap. Siapa sini yang suka durian? Saya rasa boleh tengok ni melecur air liur ni. Melecur kecup air liur boleh tengok Saya tak tahulah durian ni jenis apa Musang King ke apa ke kena tengok Blackthorn ke maybe Blackthorn ni duri hitam ni. Tetapi kita kata kencing manis. Okey, kencing manis dia adalah raja segala penyakit. Dan kencing manis ni asal usul salah silah dia adalah daripada masalah insulin resistant. Kenapa berlakunya insulin resistant? Kerana cara pemakanan kita yang salah. Pemilihan pemakanan kita yang radang. Kita punya exposure pada gula yang terlalu tinggi. Kita punya insulin yang bekerja dengan terlalu kerap. Makan 10 kali sehari, pagi sarapan pukul 10 mengetih, pukul 11 makan nasi, pukul 12 pergi mamak, pukul 1 goreng pisang cheese, pukul 3 jom kita pergi beli mi bandung contohnya. Pukul 6 balik makan lagi. So berapa kali sehari kita makan menyebabkan badan kita jadi letih. Okey? Maksud saya insulin reseptor bekerja dengan keterlaluan sampai satu tahap dia dah overloaded, dia dah tak nak dah. So bila dia dah tak respon, dia tak nak menyebabkan gula yang berlebihan dalam badan kita menimbulkan pelbagai jenis penyakit, glycation product yang tinggi dan sebagainya. Okey.
Dan 90% daripada masyarakat kita, dia tak perasan yang dia ada pre-diabetic. Okey, masalah kencing manis yang sebelum jadi full blown kencing manis ni, dia pre-diabetic dan orang tak perasan. Di mana keadaan pre-diabetic tu boleh jadi kepada full blown ataupun type 2 diabetic. Dan bila kita sedar benda ni, sebenarnya kita boleh prevent ataupun kita boleh reverse. Dan semua ni perlu ilmu. That's why malam ni adalah satu rezeki untuk anda yang berada dekat sini, di mana anda akan dapat ilmu yang insya-Allah ilmu inilah yang memang kita akan guna seumur hidup. Okey? Ni adalah ujian-ujian gula dalam darah yang biasa saya akan tengok dulu sebelum anda buat program nanti. Bagi saya blood test, saya akan interpret, saya akan tengok dan saya akan bantu anda macam mana untuk normal, dapat balik normal result darah kita ni, insya-Allah. So bagi anda yang ada masalah kencing manis, monitor kita punya blood sugar kita, monitor kita punya HbA1c kita supaya sentiasa berada di tahap yang normal. Okay, saya just letak sini tentang kencing manis. Kalau saya nak sentuh semua penyakit lain, mungkin pukul 5 pagi baru habis nanti. So saya sentuh tentang komplikasi kencing manis di mana dia adalah penyakit daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Antaranya yang saya nak sentuh dekat sini adalah mata. Ramai daripada kita dekat sini yang pre-diabetic ataupun type 2 diabetic, type 1 pun kita tak perasan mata kita lama kelamaan kabur. Saya tengok dekat sini pun ada doktor pakar mata kita. Nanti insya-Allah mungkin satu hari nanti mungkin beliau boleh bagi input pada kita tentang mata. Hari ini saya tunjuk sikit je gambaran betapa mata kita yang normal, retina ataupun dekat belakang mata kita, bola mata kita dekat belakang ni kita panggil retina. Yang normal nampak tak cantik je, clear je. Tapi bila diabetik, bila kencing manis, dia ada banyak dia punya keadaan yang tak normal yang boleh membawa kepada masalah buta. Sama ada pendarahan, nampak tak, aneurysm, ada spot-spot, nampak tak? So semua benda ni, bleeding, exudate, dia keluar daripada sel, daripada salur darah kita. Semua ni actually akan mendatangkan bahaya kepada mata kita dan end up dengan masalah kebutaan. So kita selalu tengok kan orang yang ada masalah komplikasi kencing manis, dia akan ada juga masalah mata yang buta. Sama juga dengan luka kaki kencing manis. Saya tunjuk ni adalah luka-luka yang biasa kita tengok ni adalah antara komplikasi kencing manis. Ataupun dialisis. Salah satu komplikasi kencing manis juga adalah dialisis. Buah pinggang dia tak dapat berfungsi, jadi kita terpaksa bantu dengan dialisis. So bagus sangat kalau bagi anda yang ada dekat sini yang belum pernah lagi check result darah, belum pernah ambil darah, belum pernah buat every year, sebab kita sepatutnya buat setiap tahun pemeriksaan darah kita yang kita ambil dekat sini, bukan dekat hujung jari. Kita ambil yang dekat sini puasa dulu, yang tu sepatutnya kita buat every year supaya kita dapat tahu apa sebenarnya masalah dalam badan kita. Okey, saya nak sentuh juga tentang stres, sebab stres ni kadang-kadang kita tak sedar ilmu tentang stres ni dalam program ni nanti saya akan ajar dengan lebih detail satu talk khusus yang mengaitkan tentang radang, stres, tidur dan sebagainya. Sebab kadang kita tak sedar stres boleh menyebabkan banyak sangat masalah dalam badan kita. Yang paling senang kita nak nampak dekat luar stres ni adalah perut yang buncit. Siapa yang perut dia buncit, yang payah sangat nak turun berat badan dia, especially dekat perut, biasanya stres level dia amat tinggi. Dia tak gemuk sangat tapi tiba-tiba perut dia buncit naik macam pregnant 5 bulan. Tu adalah stres level dia yang tinggi. Ada kaitan dengan hormon dan sebagainya. Tu stres yang kita nampak dekat luar. Stres yang kita tak nampak, yang duduk dekat dalam badan kita adalah benda-benda yang berlaku pada dalam badan kita ni. Salur darah, jantung, otak dan sebagainya. So ini adalah stres. So yang paling bahaya yang kita tak nampak risiko ataupun dia punya komplikasi stres ni adalah kanser. Ramai daripada kita dekat sini tak sedar bahawa kronik stres yang kronik, dia akan on-kan button sel kanser kita. Okay, ni banyak kajian yang kita dah buat. Kronik stres antaranya adalah kanser kepada organ pembiakan wanita, kanser breast, payudara, kanser pangkal rahim, kanser cervix dan sebagainya. Breast cancer antara yang dikaitkan dengan masalah stres.
chronic stress. Acute stress tak apa, tapi chronic stress ni yang kita tak nak. Masalah-masalah hormon tak stabil juga berkaitan dengan stres radang, antaranya fibroid. Saya pernah dengar tak orang kata fibroid, cyst, semua ni ada kaitan dengan stres, radang, mungkin boleh jadi kanser dan sebagainya. Okay, ni ada contoh-contoh fibroid, cyst, saya tunjuk gambar saja. Nanti mungkin detail tentang penyakit-penyakit ni kita buat later, sebab saya tak sempat nak explain dengan detail dekat sini. Okay. So kalau lelaki mungkin ada kaitan dengan prostate cancer, kencing sampai keluar darah, dia merebak ke organ-organ lain menyebabkan kita terpaksa buang dan sebagainya. Ini adalah prostate cancer. Begitu juga dengan masalah-masalah kidney stone, batu karang, semua ni adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lifestyle ataupun gaya hidup kita, pemakanan, dan kita boleh bantu untuk ubah. Uric acid ni adalah penyakit gout. Penyakit go out, bukan go in. Penyakit gout ataupun kita panggil uric acid yang tinggi mainly berkaitan dengan apa yang kita makan. Okay, pemakanan kita, itulah yang menyebabkan uric acid dalam badan kita berkumpul dengan tinggi. Okay, so now saya nak masuk kepada part practical. Tadi teori, kita tengok teori-teori sikit. Sekarang ni kita nak tengok apa sebenarnya yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat untuk bantu diri kita yang sedang sakit sekarang ni. So tadi kita dah nampak kan, success cycle kita ni mesti ada niat, mesti ada guru, mesti ada ilmu. Kita kena kenal diri kita. That's why saya tunjuk dulu penyakit-penyakit dulu. Kita kenal diri kita. Kita tahu kita punya KPI atau hala tuju. That's why bagus sangat kalau kita ada result biometrik ataupun result darah kita. Kita tahu hala tuju kita. Dan kita mesti ada disiplin dan istiqamah. So success cycle ni kena tanam kuat-kuat dalam otak kita ni. Kalau sukses kita ni, success cycle kita putus dekat mana-mana, maka possibility untuk kita berjaya akan jadi kurang. Okay, insyaAllah. So yang penting kena ada ilmu. So ni adalah salah satu contoh majlis ilmu yang saya bagi dekat sini cuma 1/100 saja daripada ilmu-ilmu yang kita akan belajar nanti bila anda buat program ni. So 1/10, 1/100 ilmu ni adalah something yang fundamental yang anda perlu ada untuk buka mata. So bagi anda yang ada dekat sini yang baru nak berkenalan dengan program hormon diet atau anti-inflammatory diet, saya amat berharap anda dah terbuka mata sikit. Kalau tak faham boleh tanya nanti pada coach ataupun orang yang invite anda ke sini. Okay, so ni yang saya cakap tadi. Okay, now anti-inflammatory diet ataupun pemakanan anti radang. Inilah bentuk pemakanan yang akan bantu untuk baiki keradangan dalam badan kita. Saya percaya ramai dekat sini anda yang dah cuba pelbagai jenis program, dah cuba macam-macam jenis diet, dah follow macam-macam jenis cikgu dekat luar sana. Tak kira lah cikgu YouTube ke, cikgu Google ke. Cuba angkat tangan kecil-kecil je dalam hati masing-masing. Sebab saya rasa anda yang duduk dekat sini ni memang betul-betul nak, memang betul-betul mencari sesuatu untuk baiki badan masing-masing. Saya pasti juga anda yang ada dekat sini, ramai yang memang betul-betul dah rasa macam give up dah. Ya Allah, apa lagi aku nak buat ni? Apa lagi yang tak kena dengan badan aku ni? So, those of you yang ada masalah-masalah yang rasa macam stuck somewhere, tak boleh nak buat apa dah, tolong buka minda anda. Open your mind, open your heart, buka hati anda untuk cuba program ni. InsyaAllah, mana tahu nak asbab you buat betul-betul, you akan dapat kesihatan yang terbaik. InsyaAllah. Okay. So anti-inflammatory diet ni untuk orang yang ada masalah penyakit-penyakit yang ni, yang saya letak dekat bawah ni, usus, radang, penyakit metabolik, ataupun masalah hormon, ataupun kalau yang tak ada penyakit, this is a very good program ataupun diet, cara pemakanan untuk anda yang ingin kekal sihat. Yes, saya tahu ramai dekat sini yang tak ada sakit apa-apa kan, yang sihat walafiat. Tapi who knows what is going to happen into your body dalam masa 3, 4, 5 tahun akan datang. Apa yang akan berlaku pada anda dalam masa 2, 3 tahun akan datang, you never know. So this is a very good diet plan, cara pemakanan untuk anda bantu kekal sihat. InsyaAllah. Okay, cuba
Dan kekuatan dalam program ni adalah kita berasaskan fakta sains, kita ada personal coaching, kita ada medical professional, ada support group dan ada banyak flexibility yang kita akan ajar. InsyaAllah kita akan share. Ramai sangat peserta dalam program ni yang lepas-lepas yang bagi tahu saya, doktor peliklah program dalam ni boleh diet ni boleh makan nasi, dia kata. Saya peliklah doktor, makanan dalam ni sedap, dia kata. Sebab dia tak sangka biasa dia diet sebelum ni makanan dia tak sedap. Makanan dia tak ada nasi. Cuma minum-minum shake-shake ataupun makan yang biasa-biasa je. So dalam ni kita ada banyak sangat menu plan yang sedap dan kita ada team support yang strong daripada pelbagai kepakaran. Ada kelas-kelas yang kita akan buat yang you all boleh belajar nanti insya-Allah bila anda dah join program nanti. Okey, saya share beberapa testimoni Okey, saya just tunjuk sekali lalu kolesterol level dia dah turun Ini antara peserta-peserta kita So saya just go through bagi anda yang nak slide saya, yang nak tengok dengan lebih detail nanti boleh bagi tahu saya boleh bagi, tak ada masalah, you all boleh belajar. Tapi yang saya nak tunjuk dekat sini adalah orang-orang yang special yang ada dekat sini yang anda boleh jumpa lepas ni, boleh kontak beliau Coach Ijan boleh kontak juga Syuhada ni, adik beliau ni semua ada dekat dalam ni. They all team utara team Penang dan sebagainya. You all boleh dengar cerita masing-masing. Siti Sarah, now Siti Sarah dah 90 kilo plus, beliau muda masih baru umur 20-an boleh kontak beliau untuk tahu sebenarnya apa yang kita buat dalam program ni sampai dia berjaya. Okey, Hasni boleh belajar daripada Puan Hasni, seorang yang memang dah berjaya, yang banyak sangat penurunan beliau daripada 118 kilo sampai sekarang ni 100 kilo beliau dengan suami dia, alhamdulillah nampak tak beza. Okey, dah mantap alhamdulillah now ni. Orang-orang yang berjaya Puan Rokia, anda boleh dapat juga nanti boleh kontak. Boleh belajar, nanti boleh minta nombor telefon, saya boleh bagi, you all boleh dengar sendiri perkongsian masing-masing. Daripada Syuhada, Cik Puan Syuhada ni berkongsi tentang masalah CKD dia, masalah tekanan darah tinggi, masalah buah pinggang GFR 19 mula-mula start program ni, tapi kami pantau, jaga dia punya blood sugar dia, kolesterol level, keradangan yang tinggi, masalah batu dalam buah pinggang masalah obesity dan sebagainya, dan alhamdulillah latest 53 ni dah naik ke 64 latest dia punya GFR dia dah alhamdulillah naik. Dan alhamdulillah doktor dah stopkan semua ubat-ubatan dia. Okey, alhamdulillah you all boleh dengar nanti kalau siapa yang nak video-video daripada testimoni peserta ni boleh minta daripada Coach Ijan dan juga daripada saya insya-Allah. Okey, ni adalah Puan Mushidah, seorang yang berjaya juga dalam program ni alhamdulillah, dan sampai sekarang ni boleh jadi contoh tauladan yang baik untuk kita punya success story dalam program ni. Alhamdulillah. Okey, tahniah untuk semua. Okey, saya sebenarnya sebelum penutup malam ni, saya just nak tunjuk, okey ni adalah psoriasis eczema Okey, psoriasis nampak psoriasis yang teruk alhamdulillah dah okey. Pregnancy daripada masalah mengandung tak dapat anak alhamdulillah dah dapat mengandung. Ni saya sendiri, okey. Saya dalam 2001 tengok 70 kilo, saya pear shape dekat bawah, saya tak boleh ambil gambar whole picture sebab saya masa tu memang montel sangat besar dan alhamdulillah dah turun 20 kilo sampai now ni lah. Alhamdulillah Okey, konsep penting yang kena faham adalah konsep kalori. Yang ni yang kita kena faham Apa sebenarnya dalam makanan kita? 300 kalori kek, chocolate cake dia tak sama dengan 300 kalori sayur-sayur dengan buah. Yang ni lah yang kita akan guide anda untuk dapat zat dan nutrisi yang terbaik dalam program ini. Jadi makanan-makanan yang kita makan masa program ni, jangan terkejut, sedap dan juga berkhasiat. Yang ni yang pentingnya. Dia sedap, dia berkhasiat dan dia mengenyangkan serta dia membaiki badan kita. So anda tak akan dapat cari lagi the best, one of the best program insya-Allah yang kita akan offer anda ini. So yang penting kena dengar bahasa badan kita. Sebab kadang-kadang badan kita ni dah bagi warning signal tapi kita tak faham. So semua benda ni perlukan ilmu.
Dan badan kita boleh heal ataupun boleh baik. Boleh baik dengan sendirinya. Badan kita ada kapasiti untuk membaiki. Dengan syarat kita bagi environment yang cukup. Kita bagi nutrisi yang padat. Kita bagi keadaan persekitaran yang terbaik. Maka badan kita memang boleh bantu untuk baiki dalaman badan kita sendiri. So setakat ni saja untuk saya punya perkongsian. Saya just nak share, saya nak jemput saya nak anda dengar sendiri. So tadi yang saya tunjuk testimoni-testimoni tadi, you tengok gambar saja kan? So sekarang saya nak jemput sendiri orangnya untuk share dengan anda dalam masa 2-3 minit apa sebenarnya yang beliau dah dapat dalam program ini. Boleh dengar sendiri. So saya nak silakan Puan Hazwani untuk share sekejap, tengok macam mana sebenarnya impact yang Puan Hazwani dapat dalam program ni. Silakan Wani. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, boleh dengar Okay, silakan. Okay, Wani nak share sikit tentang Wani join hormon diet ni. Okay, Wani start bulan 9, 6 hari bulan 9. Masa tu berat 84. Yang macam gambar atas tu, yang gambar yang pakai tudung merah tu. Okay, start daripada tu macam biasa ikut plan yang doktor dah buat, coach semualah. Okay, Wani dalam buat tu 3 hari pertama dah settle dah lah masalah sembelit. Untuk 3 hari pertama memang Wani memang ada masalah sembelit. 4 hari sekali baru nak ke toilet. Itulah. Lepas tu habis cycle pertama 17 Oktober, masalah yang dah settle banyak gastrik. Yang paling nampak lah gastrik lah. Kalau seminggu tu 3 ke 4 kali lah. Macam memang kena ada standby ubat gastrik, ubat angin. Lepas tu period pain. Stay walaupun dah kahwin, dah ada anak, stay ada period pain. Macam sakit pinggang, senggugut, macam tu. Mood jangan cakap lah kan. Mood tu macam mak-mak cakap bertukar bertukar warna hijau, warna biru. Macam tu lah kalau mood dengan anak lah. Sebab saya pun bekerja. Kalau balik kerja tu, macam mana nak cakap? Macam nak makan orang kan siapa yang duduk Penang tu tahulah kalau area Auto City nak balik kerja 5.30 tu tahu kan dia jam macam mana nak rushing ambil anak. Dia nak balik nak masak. Dia jangan usik. Macam tu lah Wani mood. And then Wani ada masalah allergic tau dekat bibir. Tapi sekarang dah okey alhamdulillah. Sampai berdarah. Kan sekarang kita kena pakai face mask kan, bertambah-tambah lah. Lepas tu sekarang memang alhamdulillah dah okey dah lah. Masalah tidur alhamdulillah terbaik lah. Bangkit tu cakap tak cakap apa, kita bangun dulu baru alarm bunyi lah, macam tu tak payah nak segar. Okay. Habis cycle pertama Wani turun dalam 6 kilo, 7 kilo ke 84 turun ke 70 kilo. And then okay Wani tak paling belakang dah, terus 17 habis cycle pertama, 18 Wani terus cycle kedua. Tak ada cuti lah. Tak ada cuti, cakap teruslah. Tapi cycle kedua ni Allah bagi ujian sikit lah, Allah sayang. Pertengahan tu Wani kena batu dalam empedu. Wani kena ni batu dalam empedu ni 5 tahun lepas memang dah ada lah. Tapi tak operate. Tapi kali ni Allahu Akbar.
kali ni sakit dia tak macam dululah. Sekejap saja. Wani boleh pergi hiking lagi. Wani boleh pergi jogging lagi. Wani hanya sakit 2 hari. Sakit dia sakit yang amat sangat lah. Orang kata kalau Wani cakap beranak tak sakit macam Wani sakit sekarang. Sakit yang ada batu tu tak boleh minum, muntah. Memang semayang pun tak tahulah. Nak cakap memang meleleh air mata jugalah. Tahan sakit tu. And then pergi klinik, scan, memang doktor cakap ada batu, terus refer hospital. Sampai hospital, doktor cucuk ubat. Doktor cucuk ubat tahan sakit tapi still sakit. Then di hospital macam biasa buat prosedur semua okey, doktor cakap ya ada batu. Dan doktor discuss, doktor cakap saya tak boleh buang batu, saya kena buang terus hempedu. Masa tu saya cakap tak apa doktor, teruskan. Saya tak macam tak inilah, cakap saya tahu Allah sebaik-baik perancangan. Okey, sampai hari Jumaat. Hari ni 1 bulan genap saya operation 12 bulan 11, sekarang 12 bulan 12. Okey, operation Wani kalau ikutkan dia tebuk je. Kalau ikutkan sejam 2 jam, tapi disebabkan Wani punya hempedu bengkak, batu besar, makan masa 6 jam. Wani punya operation lah. And then lepas operation, Wani dah sedap, doktor datang, doktor cakap, okey kita dah berjaya tapi kamu punya kondisi kamu kalau diikutkan memang teruk. Sebab Wani punya hempedu penuh dengan nanah dah. Batu. Sebab dah lama lah, maknanya benda tu dah 5 tahun lepas 5 kan? tahun lepas. Wani simpan 5 tahun lepas tu, penuh nanah ya. tu. Ya, dah penuh nanah. Lepas tu doktor kata mungkin ada jangkitan kuman di saluran pemakanan ke, orang kata apa, sebabkan hempedu kan dekat dengan organ lain kan. Dia hati dekat saluran ke hati dia tu. dekat, dekat dengan hati. Lepas tu dia mungkin ada akan jangkitan dekat usus ke, doktor cakap macam tu. Lepas tu pagi lepas operation semua, doktor cakap you okay ke? Lepas tu cakap okay. Lepas tu doktor mai check apa semua. Lepas tu yang Wani terkejut, pakai biosmile dekat Wani. Dia cakap puan okay tak? Lepas tu cakap okay, saya okay. Puan boleh makan tak? Boleh. Saya cakap boleh, saya makan. Kebetulan masa tu tengah makan lah. Boleh minum tak? Boleh. Lepas tu macam, kenapa doktor ni tanya, betul ke puan? Lepas tu cakap, betul. Lepas tu cakap, puan, saya bius puan semalam. Dia cakap memang ubat bius memang high dose. Kalau ikutkan puan akan muntah, dia kata. Puan akan muntah. Dia cakap memang ni lah, tapi alhamdulillah dia cakap puan kuat apa semualah. And then after 1 week, doktor lepas tu balik lah. And then after 1 week, my check up balik, doktor tanya, apa yang you makan lah? Dia cakap macam tu. Apa yang I makan? Lepas tu cakap, saya jaga makan. Saya memang tak, 2 bulan sebelum ni memang saya dah jaga makan apa semua. Cakap, that's why. Dia cakap kalau ikutkan ni, memang you memang ada jangkitan yang teruk. Jaundice ke, apa ke, dia cakap macam tu. Dia cakap, kalau memang dia cakap, memang saya, kalau ikutkan patient saya sebelum ni memang semua ada masalah. Lepas seminggu mai. Dia cakap mesti ada macam bocor, tak pasti apa yang bocor, saya tak tanyalah. Lepas tu dia bagi kan buat skop untuk saluran makanan, dia bagilah ada satu macam result tu, dia cakap saluran makanan sangat cantik. Dia kata tak kena apa-apa jangkitan kuman. Dia kata sangat baik, dia kata. Lepas tu saya pun macam okey. Lepas tu lepas 2 minggu pergi lagi, dia tunjuklah macam mana hempedu saya apa semua. Lepas tu doktor cakap you kena pantang terus gula
daging dan tepung. Macam dia tak cakap tepung lah, dia cakap roti. No. Kalau you nak sihat, dia kata macam tu. Ini bukan Dr. Adibah tau. Tadi Dr. Adibah cakap kan. Ini doktor yang operate Wani lah. Dia cakap macam tu. No, dia cakap kalau you boleh tinggal ni, you punya kesihatan you back to normal walaupun you dah tak ada hempedu. Dia cakap macam tu. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wani nak ucap terima kasih kat Coach Ijan, kakak sepupu Wani. Sebenarnya dah setahun dia pujuk Wani. So tahun ni barulah Wani terbuka hati. Alhamdulillah. Kalau terima kasih banyak-banyak doktor. Ilmu yang doktor bagi tu, kalau nak ikutkan yang macam mana? Kalau nak ikutkan apa yang Wani bayar, kalau dekat luar, kalau masuk you kau nak belajar doktor sebab Wani bukan bidang doktor lah. Cakap duit ringgit tu tak boleh nak banding dengan ilmu apa yang kita dapat. Walaupun Wani September sekarang 4 bulan, banyak sangat Wani belajar. Macam aku ni macam belajar doktor pula. Macam tu sampai boleh tengok result darah member tanya, aku macam ni. Kita boleh cerita apa yang doktor cerita kat klinik. Macam tu kita boleh cerita. Ilmu yang kita dapat tu memang Allahu Akbar. Allah saja yang boleh kata apa, balas jasa Coach Hijah hari-hari lah. Jangan cakap lah hari-hari dia WhatsApp. Itulah yang masih sihat, jagalah kesihatan. Jaga kesihatan. Yang tu Wani cakap, orang kata kos kita nak rawat sakit tu lebih tinggi daripada kos yang kita nak jaga kesihatan tu. Terus terang Wani cakap, lebih kurang 20k Wani buat pembedahan, 20k. Masya Allah. Tu kalau macam kita labur untuk kesihatan kita, sebenarnya Wani bila berat 84 kilo, Wani tak boleh duduk tahiyat akhir dengan betul. Bila tak boleh duduk tahiyat akhir dengan betul, Wani rasa bersalah sangat. Ya Allah, apa yang aku dah buat dekat badan aku sendiri. Sebenarnya Wani nak buka rahsia, sebenarnya Wani seorang peminat, macam mana nak cakap, orang cakap, hang makanlah ubat ni boleh kurus. Ubat apalah yang Wani tak ambil? Ubat yang viral tak viral memang Wani pernah ambil. Jamu apa, jamu artis mana yang tak pernah ambil? Yes, Wani memang, walaupun umur Wani 33, memang Wani memang seorang yang suka makan jamu. Tapi dengan Wani join grup yang HD diet ni, tak perlulah jamu-jamu ke apa ke, tak perlu. Just jaga kita punya pemakanan sihat. Semua akan sihat insya-Allah. InsyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah. Tengok pada sekarang Wani, tengok pada kulit pun dah tak payah jamu-jamu dah. Dah flawless habis tak dah. Tak perlu foundation kot. Tak perlu foundation semua. Sekarang Wani minggu kedua, cycle ketiga, berat 70 kilo. Alhamdulillah. Masih jauh lagi lah. Masih jauh lagi perjalanan nak ke berat yang ideal. Result darah masa first tu kolesterol tinggi, lepas pada border. Sekarang belum lagi sebab hari tu masuk ward pun tak buat full, dia hanya ambil untuk bacaan hati saja. Sekarang bacaan hati pun semua dah, alhamdulillah semua okey. Semua normal kan? Alhamdulillah. Semua dah normal semua, dan tak ada gastrik, tak ada angin, tak ada nak sendawa macam orang yang banyak angin dia suka sendawa. No, Wani tak ada dah, alhamdulillah sihat. So kalau nampak kek ke apa ke, yes memanglah manusia memang teringin. Wani teringin sangat. Tapi kan bila Wani fikir balik, Wani bayangkan benda tu masuk dalam badan, macam badan kita ni macam, ya Allah sedihnya badan aku, Tuhan aku bagi makan benda yang tak berkhasiat macam tu. Jadi macam ish bahaya, aku kata takutnya ya Allah kata.
Kalau jadi macam ni, jadi macam tu lah. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Siapa yang sihat, setakat cakap gemuk tu, cakap satu ni cakap Wani fikir Wani nak sihat. Tak nak sihat tu depan, insya-Allah urus akan ikut belakang. Automatik. Terus Wani cakap, ramai orang yang PM Wani sebab Wani kuat jugalah Facebook semua kan. Kenapa Wani stop makan ke? Wani stop makan nasi. Mereka semua tanya, kenapa Wani stop makan nasi? Kata Wani tak stop makan nasi. Wani tak stop. Siapa yang save number Wani akan tengoklah menu-menu Wani. Kalau dalam grup tu boleh tanya Coach Ijan, boleh tanya Kak Hasni, Kak Rock, Kak Bib. Wani lah yang suka dalam HD pun kena Wani terdiam lama sikit. Doktor pun selalu tapi kalau dah join, satu je Wani cakap, jangan malu, jangan fikir orang nak kata apa. Kita belajar daripada kesilapan, daripada silap tu barulah kita perbetulkan. Jangan malu, nak tuntut ilmu jangan malu. Itu saja. Wani doakan semua dalam ni sihat. Jangan jadi macam Wani. Wani cakap jangan jadi macam Wani. Macam tu. Jagalah kesihatan. Alhamdulillah. Tahniah Wani. Tahniah untuk Coach Ijan dia. Tiap-tiap hari kacau dengan WhatsApp Okey. So, Alhamdulillah. Tahniah untuk Wani. Kita dengar yang kedua insya-Allah. Saya nak jemput Wahida. Wahida boleh share Wahida? Silakan Wahida. Wahida ada lagi ke ni? Ke dah terkeluar? Ada lagi. Ada? Ada. Okey, silakan Wahida. Boleh on mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya buat HD waktu tu tak sengaja mak saya share link and then saya join and then saya rasa kat mak saya nak try kot. Lepas tu sebab firstly sebab anemia and then sebab saya dah macam sebab kalau saya buat kerja saya mula risau sebab kalau saya buat kerja mesti kawan tak payah ataupun dia akan bagi saya buat kerja-kerja yang ringan je, tapi sebenarnya saya nak buat yang lebih lagi. Lepas tu saya buat mula 27 Oktober sampai 7 November. Sebelum HD saya cepat letih. Admin macam kalau buat kerja apa-apa macam dia rasa macam macam dah ni dah macam dia punya dukungan jantung dah tinggi kalau buat kerja, tapi sekarang ni dah tak dukungan jantung dah mula walaupun buat kerja tak tinggi tu. Lepas tu mudah mengantuk, sembelit, muka pucat dan juga ada panda eye. Lepas tu ada sugut yang teruk sehingga sejak kuliah. HP. Energi tinggi. Sampai HD energi dah level up. Lepas tu kawan kata macam wow, kawan sebilik pun kata impressive betul. Sebelum ni dia kata sampai dia nak suruh saya macam naik kereta je kawan. Tak payah nak jalan. Sebab nampak letih sangat energi Wahida. Sebab sekarang ni macam dah boleh jalan dah jauh and then buat kerja kan. Kalau tak saya boleh buat separuh kerja, separuh je saya boleh buat suku kerja dia kan. Sekarang ni saya boleh buat semua dan kawan tak risau dah. Lepas tu tak mudah panik. Lepas tu nampak kawan pun kata boleh yakin diri sebab boleh sebelum ni macam senyap and then sekarang ni banyak cakap gerak. Agak banyak cakap gerak. Wahida dah tak ada sembelit sekarang ni? Sembelit dah okey? Okey lah. Setakat hari ni okey. Alhamdulillah. Sugut pun kurang kata kalau hari kedua dan ketiga tu saya tak boleh buat kerja apa. Saya just boleh baring je kan. Tapi sekarang ni dah macam boleh lah buat kerja dengan
hari kedua, ketiga tu boleh buat kerja, boleh pergi ke aktiviti amali macam tu. Alhamdulillah. Sekarang ni Wahida dekat asrama Wahida dekat asrama ke? Ya, ya kat asrama. Oh, okey. Patut lain tak berapa clear sangat. Tapi alhamdulillah okey. Bagus Wahida dah share apa yang Wahida rasa dulu dengan sekarang. Dan nampak beza lah Alhamdulillah. Nampak dah lebih ceria tu. Kalau dulu tak boleh nak senyum pun. Okey, alhamdulillah. Tahniah Wahida. Wahida teruskan teruskan pemakanan sihat. Apa yang Coach Ijan ajar, bantu nanti Wahida just teruskan. Dan alhamdulillah saya tengok blood result Wahida pun cantik tengok ni. So tengok blood result Wahida. Yang ni tak, saya just nak tengok yang ni. HBU. Hemoglobin masa mula-mula start program 7.7 7.7 masa mula-mula start. Dan alhamdulillah lepas habis program dah naik ke 12. Okey. Yang saya tunjuk yang signifikan lah. Satu lagi saya nak anda semua sini tengok Wahida punya ESR mula-mula start ni 50. Okey, dan alhamdulillah lepas last blood result baru ni 25. So walaupun masih tinggi sikit daripada normal value kita nak 20 ke bawah Wahida. So insyaAllah kita target supaya the next cycle ni kita repeat sekali lagi blood result. ESR Wahida dah turun ke dalam julat yang normal. Boleh insyaAllah? Nanti kita jumpa sekali lagi tau. Okay, saya turun Penang sekarang nanti boleh jumpa Wahida. Okay, insyaAllah? Okay, alhamdulillah. Tahniah So tahniah, terima kasih untuk Wahida dengan Wani yang dah share. So saya harap kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya mereka, kalau nak cakap pun dengan Coach Ijan boleh, nak contact sendiri Wahida ataupun Wani pun boleh tak ada masalah. So apa yang kita tengok dekat sini adalah orang-orang yang dah berjaya orang-orang yang memang dah dapat result, yang dah dapat buat yang terbaik. So saya harap anda boleh ambil seberapa banyak manfaat ataupun iktibar daripada mereka yang dah share dan daripada ilmu yang kita dapat pada malam ini. Okey, insyaAllah saya rasa tu saja untuk perkongsian malam ni. Maybe saya boleh buka 1-2 minit lah untuk QA. Kalau ada soalan, boleh on mic kalau ada siapa-siapa yang nak tanya ataupun mungkin saya tengok dalam chat box dulu lah Okey, ya Naimah. Wani sebaya Naimah tak sangka penyakit sekarang tak usia. Betul Naimah, penyakit sekarang memang tak kenal usia Pelajar cemerlang, yes. Okey, deh. Nombor 10 tu payah juga. Tak apa. Bermujahadah mesti boleh. Okey, so kalau tak ada soalan, saya rasa mungkin setakat ni saja untuk malam ni. Doktor. Ya. At 9:44 Batu Karang pun boleh for this our HD. Ada tanya. Ada soalan 9:44. Okey, yes. Dari Echa. Ya, untuk Batu Karang betul boleh. Cuma kalau untuk yang kes Batu Karang compulsory saya nak tengok dulu dia punya blood result. So kalau dia just kata Batu Karang, mungkin dia pernah keluar kencing ke, keluar batu dalam air kencing dia ataupun ada masalah kencing berpasir ke ataupun masalah kencing berdarah. Saya nak tengok dulu blood result especially renal function test supaya kita boleh tengok dengan lebih detail apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita. Okey, Echa nanti boleh contact saya ataupun boleh contact coach yang invite anda. Okey doktor, saya ada CKD tapi macam mana nak ambil protein tumbuhan, boleh ke tanpa protein haiwan? Okey, Rizani. Kejap. Rizani, Encik Rizani kan boleh. Encik Rizani, siapa yang invite ke sini nanti boleh PM saya personally ataupun melalui orang yang invite Encik Rizani ke sini Untuk CKD, kita akan ada special guidelines. So saya akan tengok dulu detail result renal function test. Kalau ada fungsi buah pinggang, saya nak tengok current status buah pinggang, contohnya urea berapa, creatinine berapa, GFR berapa, semua tu penting dan saya akan advise bagi nasihat pemakanan ni personally. So kalau Cik Rizani ada latest blood result, insyaAllah tak ada masalah, kita boleh bantu.
Cuma saya nak personal nantilah detail untuk saya satu-satu spesifik. Kuantiti air macam mana, protein macam mana. Protein tumbuhan insya-Allah boleh. Okey, protein haiwan yang kalau boleh kita tak nak dulu kita nak protein tumbuhan yang betul. Protein tumbuhan ni ada banyak. So dalam program ni kita akan detail out apa jenis protein tumbuhan yang kita boleh ambil bila kita ada CKD dan sebagainya. So nanti Cik Rizani boleh contact saya personally ataupun orang yang invite anda ke sini lah untuk berhubung dengan saya insya-Allah. Okey, Ijan, serah balik pada Ijan lah. Dah tak ada. Alright, okay. Terdahulu saya nak minta maaf tadi ada masalah teknikal sikit. Saya pun tak tahu kenapa. So adanya ramai yang tak boleh masuk tadi. So don't worry. Saya dan Dr. Adibah akan buat lagi sesi ni. InsyaAllah dalam bulan ni juga. So saya akan announce dan saya akan bagi detail semualah untuk yang ni. So kalau tak ada apa-apa, saya ingat kita ini je lah stopkan kita punya Zoom class ni. Kita akan buat lagi nanti masa depan. Saya akan announcekan nanti lagi balik. Okay, insyaAllah. Okay, saya minta mundur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, bye. Bye.